Oktav kedua. Ini adalah soalan yang paling banyak orang tanya. So kalau korang pun tertanya-tanya macam mana nak tiup oktav yang kedua, tengok video ni sampai habis. Hai semua, korang bersama saya lagi MK Rizwan dalam siri belajar seruling. So ini adalah episod yang ketiga daripada 12 episod. Saya rasa 12 episod semuanya. Untuk episod hari ini kita akan bercakap tentang macam mana nak main oktav yang kedua. Kepada yang baru belajar, yang tak tahu oktav kedua tu apa, oktav kedua adalah set nada-nada menggunakan penjarian yang sama tapi bunyinya lebih tinggi. Contohnya begini. Kalau set yang pertama, oktav yang pertama. Okey, untuk oktav yang pertama, kalau saya menggunakan penjarian yang sama, okey, penjarian yang sama tapi bunyinya lebih tinggi, itu adalah oktav yang kedua. Dan biasanya kalau korang baru main seruling, baru belajar lagi main, memang dia akan macam susah sikit nak dapatkan oktav yang kedua ni. Alright, so hari ni saya akan share dengan korang macam mana nak main oktav yang kedua. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe channel ni and share video ni kalau korang rasa dia bermanfaat. Like supaya lagi ramai orang dapat tengok video ni. Dan yang paling penting, tekan butang loceng supaya korang tak ketinggalan kalau saya post episod-episod yang seterusnya. Alright, so pertama sekali sebelum kita belajar macam mana nak main oktav yang kedua, kita kena belajar macam mana nak tiup supaya konsisten bunyinya. Konsisten tu maksudnya bunyinya tu korang letak aje dia dah bunyi. Lepas tu bunyi dia tu solid. Contoh, kalau keluarlah bunyi tu boleh nampak dia macam satu line yang konsisten lah. Dia tak so penting untuk korang dapat konsistensi tu dulu. Susah nak sebut. Okay, so korang boleh check macam mana nak tiup supaya konsisten. Teknik asal meniup, kalau korang belum tengok, saya akan letak link dekat sini. Alright, so check out dulu link tu. Tiup, belajar macam mana nak tiup bagi konsisten dulu. Sebab bila tiupan kita tu dah konsisten, akan lebih mudah untuk kita belajar oktav yang kedua. Sebabnya gini, konsistensi kita punya main tu dia bergantung kepada kita punya otot muscle, embouchure kita tu. Kalau dia dah strong, dia dah konsisten, and then akan lagi mudah untuk kita manipulate supaya kita dapat oktav yang kedua. Jadi kalau menurut saya sebenarnya untuk main dua oktav ni ada dua teknik. Okay, teknik yang pertama adalah kita tiup bagi laju. Alright, tiup bagi laju dan bagi kuat lah sebenarnya. Selalunya orang akan just cakap tiup kuat. So saya bagi contoh. Katalah saya main oktav bawah dulu, oktav pertama, and then tiup kuat. Okay, supaya kita dapat angin yang lagi solid dan lagi laju. So dia akan menyebabkan overtone note tu terkeluar. So overtone tu dah music punya benda sikit. Overtone tu basically satu frekuensi yang lagi tinggi lah. Bila kita main satu nada tu, dia akan keluar satu frekuensi. Tapi dia ada overtone. Setiap frekuensi tu ada overtone dia. Jadi bila kita tiup kuat, dia akan highlight overtone yang atas. So kita akan dapat bunyi oktav tu. So itu adalah teknik yang pertama, which is tiup bagi kuat. So korang kena practice. Sebab tu saya cakap kena konsisten dulu. Bibir tu kena konsisten, angin tu je yang kuat. So bibir tak bergerak pun. Okay, itu yang pertama. Teknik yang pertama lah. Teknik yang kedua, ini saya belajar masa saya belajar main flute dulu, untuk classical music. Kita kan tiup ni masuk ke dalam lubang ni, tapi angin kita tu akan split bila masuk dalam lubang ni. Jadi untuk dapat oktav yang kedua tu, kita ubah sikit angle kita main tu. So apa yang jadi adalah kita manipulate peratus ataupun nisbah angin yang split terkeluar dengan yang masuk. Nisbah dia tu kita ubah dengan mengubah sudut permainan tu. So kalau korang tak tahu pasal split apa benda ni, macam saya cakap tadi, kena tengok dulu video teknik untuk meniup. Okay, ataupun korang boleh dapatkan ebook saya tu, link ada kat bawah. Dalam ebook tu saya ada explain juga pasal split angin tu. Alright, so tekniknya adalah bila kita main macam mana nak ubah angle ataupun sudut tiup tu, kita ubah kita punya dagu kita ni.
So ini teknik kedua Maksudnya saya tiup oktav pertama, lepas tu saya akan tiup oktav kedua dengan hanya mengubah saya punya dagu ke depan. Korang boleh nampak seluruh ni bergerak. Saya cuba demo daripada tepi saya gerakkan dagu saya tu sikit ke depan supaya angin saya tu daripada mula-mula saya tiup dia agak menjunam. Bila saya ubah dagu saya tu dia dah terangkat sikit. So kita dah ubah sudut tiup tu. So itu adalah teknik yang kedua. Secara peribadi saya rasa saya combine dua-dua teknik ni. Tiup kuat sikit dan saya ubah sudut tu. Saya tidak terlalu mengubah sudut tu sebab bila kita ubah sudut tu sebab nisbah angin dia tu kan dah berbeza. Jadi kalau ubah sudut tu nanti bunyi dia agak nipis sikit. Sebab angin yang masuk tu dah sikit dalam ni. So bunyi dia pun agak nipis, agak nyaring lah. Jadi saya kena tambah jumlah angin yang bila kita tiup kuat tu kan angin dia lagi solid. So kena combine lah. Korang sebenarnya kena eksperimen antara dua-dua teknik ni. So dia ada certain note yang sesuai pakai teknik pertama, ada certain note sesuai pakai teknik yang kedua, ada certain note sesuai korang combine dua-dua teknik ni. Saya tak boleh nak bagi tahu exactly macam mana korang kena practice sebab setiap orang dia punya struktur gigi, struktur rahang dia berbeza. Jadi contoh ada orang setengah kadang-kadang memang rahang bawah dia tu lagi ke depan daripada rahang gigi atas. Jadi mungkin untuk buat teknik yang kedua susah bagi dia. So dia kena apply teknik yang lain. Macam guru saya cakap dulu, dia cakap, "Wan, aku tak boleh nak ajar kau cara exactly macam mana. Kau kena eksperimen sendiri sebab struktur muka kau, gigi kau semua lain, tak sama macam aku." So setiap orang dia ada keunikan struktur dia. Ada setengah orang dia kena main lubangnya ke tepi pun. Maksudnya bukan kat tengah, kat tepi. So macam-macam lah. Jadi korang kena eksperimen. Dalam video ni saya just explain. Okay, teknik dia ada dua. Yang pertama tadi kita tiup kuat. Yang kedua kita ubah sudut. Okay, macam mana nak dapat second octave tu. So pokoknya just practice and experiment. Dan kalau korang masih tak dapat juga, check balik korang punya nada. Dah konsisten ke belum. So yang penting practice praktis korang punya nada tu bagi solid dulu. Susah now. Sebabnya lebih penting korang main nada tu konsisten berbanding dengan korang boleh main dua-dua oktav. So bagi dapat oktav pertama tu konsisten dulu and then baru dapatkan oktav yang kedua. Alright, itu sahaja perkongsian saya untuk episod kali ini. Korang jangan lupa ini adalah episod yang ke berapa Episod yang ketiga. So kita ada 12 episod semuanya. Jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya korang tak miss episod-episod yang saya akan post. Jangan lupa untuk komen dekat bawah apa-apa tips yang korang ada ataupun korang nak tanya soalan. Sebab soalan tu nanti saya akan jawab di episod yang terakhir, iaitu episod yang ke-12, frequently asked question. So kita akan jawab soalan-soalan daripada korang lah. Alright, so kita jumpa untuk episod yang seterusnya. Assalamualaikum, ciao.